Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. InsyaAllah video kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji berkenaan tentang masih dalam tajuk utama, iaitu tajuk berkenaan tentang hukum nun mati dan sakinah, yang mana kita dah masuk pada unit 2 yang melibatkan tentang pembahagian ataupun hukum-hukum di dalam hukum nun mati ataupun tanwin, iaitu dipanggil hukum yang pertama ini dipanggil izhar khalqi. Okey, baik, kalau kita lihat pada pembahagian ataupun hukum-hukum di dalam nun mati atau tanwin pada muka surat 3 di buku tajwid bagi tahun 4, kita mendapati bahawasanya ada 5 bahagian hukum-hukum nun mati. Antaranya adalah yang pertama izhar khalqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat bil iqlab, yang kelima ifa hakiki. Baik. Jadi untuk dalam unit 2 kita baru masuk tajuk pertama, iaitu berkenaan tentang izhar khalqi. Apakah yang dinamakan izhar khalqi? InsyaAllah kita akan sama-sama huraikan. Baik. Okey, baik. Pengertian izhar khalqi dari sudut bahasa, kita lihat sama-sama. Dari sudut bahasa, jelas, nyata dan terang. 3 perkara, jelas, nyata dan terang. Sebab itu dipanggil izhar, kena zahirkan, jelaskan, jelas, nyata dan terang. Dari sudut istilah dia, kita lihat melafazkan nun sakinah, iaitu nun yang bertanda mati, atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Okey, izhar bertemu salah satu huruf izhar bermakna bermakna huruf nun mati, nun yang bertanda sukun, nun yang bertanda sukun nun mati, atau tanwin fathatani baris 2 atas, kasratani baris 2 bawah, dhammatani baris 2 depan, bertemu salah satu huruf izhar, maka bacaannya adalah jelas, nyata dan terang. Okey, baik, kita lihat huruf-huruf dia, iaitu hurufnya ada 6, iaitu kita lihat pertama hamzah, kedua ha, huruf ha, ketiga huruf ain, seterusnya huruf ha, keempat huruf ha, kelima huruf gha, yang keenam huruf kha. Baik, kalau kita perasan, kena 6 huruf ni adalah huruf yang dibaca melalui halqum ataupun bahagian inilah bahagian lihai kita ni, halqum, ya. Hamzah, ha, ain, ha, gha dan kha. Sebab itu dia panggil izhar khalqi. Khalqi itu terletak pada huruf-huruf yang melibatkan ataupun dia terkeluar daripada lafaz, dia keluar daripada halqum. Ada bahagian ni lah ini. Okey. Okey, seterusnya hukum bacaan izhar khalqi, iaitu wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Wajib. Ya, kalau kita temu hukum ni, maka kita kena baca dengan jelas, nyata dan terang. Bunyi nun mati atau tanwin tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf izhar. Bermakna kita kena jelas, tak boleh dengung-dengung. Tak boleh. Okey, lepas ni kita akan lihat contoh-contohnya. Seterusnya kita lihat pada muka surat 5. Ini adalah huruf-hurufnya, iaitu ataupun contoh misal izhar khalqi, contoh-contoh hukum izhar khalqi. Baik, kita lihat satu-satu, ya. Okey, kita lihat pada huruf dia ada 6 huruf. Ini pembahagian kumpulan lah. Kemudian kita ada nun sakinah. Nun sakinah iaitu nun yang bertanda sukun. Okey, baik, kita lihat ni nun bertanda sukun. Nun bertanda sukun. Okey. Kemudian dalam nun bertanda sukun ni dia ada kumpulan dia. Dia buat satu kalimah. Hanya satu kalimah sahaja. Yang ni 2 kalimah. Bermakna nun mati itu bertemu dengan izhar khalqi ataupun huruf izhar pada 2 kalimah. Contohnya kalimah yang pertama min, itu satu kalimah. Kalimah kedua ahli, itu satu kalimah. Bermakna 2 kalimah lah. Okey, baik. Itu pada bahagian nun sakinah. Yang ketiga, pada bahagian tanwin. Tanwin ni melibatkan fathatani baris 2 atas, kasratani baris 2 bawah, dhammatani baris 2 depan. Maka kita boleh lihat sini contohnya
tanwin bertemu huruf hamzah, tanwin bertemu huruf ha, okey, tanwin bertemu huruf ain dan sebagainya. Baik, insya-Allah satu-satu kita akan lihat. Baik. Okey, saya akan padam saya punya bahagian saya conteng. Baik, kita insya-Allah kita lihat satu-satu. Kita lihat bermula daripada huruf hamzah. Huruf hamzah apabila nun mati. Nun mati bertemu hamzah. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Ni huruf hamzah. Maka cara bacaannya jelas, nyata dan terang. Cara bacaannya wayan auna. Wayan auna. Dia tak boleh dengung. Wayan auna. Tak boleh. Dia wayan auna. Itu satu. Yang kedua, min ahli. Min ahli. Saya tak dengung pun. Cara bacaan yang salah, min ahli. Itu tak boleh. Didengungkan. Ni nun mati bertemu hamzah. Kemudian yang ketiga, kita lihat pada tanwin yang mana dia berjumpa dengan baris dua depan. Dhammatani, baris dua depan bertemu dengan huruf apa? Huruf hamzah. Huruf hamzah. Maka cara bacaannya azabun alim. Azabun alim. Cara bacaannya. Dia tak boleh dengung. Azabun alim. Tak boleh. Salahlah cara bacaan tu kalau kamu dengung. Baik, seterusnya kita lihat pada huruf ha. Nun mati bertemu ha, cara bacaannya minhum. Minhum. Yang kedua, in hadza. In hadza. Seterusnya yang ketiga, tanwin baris dua depan bertemu huruf ha. Asihrun hadza. Asihrun hadza. Baik, seterusnya huruf yang ketiga, huruf ain. An'amta. An'amta. Tengok ni, huruf nun bertemu huruf ain. Ya. Kalimah kedua, min alaqatin. Min alaqatin. Nun mati bertemu ain. Terusnya, yang ketiga, azabun azim. Azabun azim. Ni, tanwin bertemu huruf ain. Seterusnya huruf ha. Watanhituna ataupun watanhitun. Watanhitun. Nun mati bertemu huruf ha. Min haqqin. Min haqqin. Nun mati bertemu ha. Ata'an hisaba. Ata'an hisaba. Untuk saya sebutan an, bukan ang. Tak dengung. Ya, itu cara bacaan dia. Ni fathatan ni, baris dua atas bertemu dengan huruf ha. Seterusnya huruf gha. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Tadi mula-mula saya baca salah. Sebab saya terdengung sedikit. Fasayunghidun. Nun mati bertemu gha. Min ghammin. Min ghammin. Okey, ini yang kedua, contoh yang kedua, nun mati bertemu gha. La'afuun ghafur. Bila tak dengung, kamu jangan panjang-panjangkan dia punya harakat dia. La'afuun ghafur. Jelas, nyata dan terang. Seterusnya huruf kha. Wal munkhaniqatu. Wal munkhaniqatu. Nun mati bertemu kha. Min khawfin. Min khawf. Kalau berhenti macam itulah. Min khawf. Nun mati bertemu kha. Qurratun khasirah. Qurratun khasirah. Tanwin bertemu kha. Qurratun khasirah. Baik. Mudah kan? Mudah sahaja. Baik, kita lihat pada muka surat 7. Kita buat sesi latihan sedikit. Okey. Sesi latihan pada surah At-Taubah ayat 109 sehingga 110. Baik, kita lihat satu-satu bagaimana hukum izhar khalqi itu berlaku. Contoh, pada permulaan ayat dah ada dah hukum nun mati ataupun izhar khalqi, iaitu nun mati bertemu hamzah. Afaman assasa. Afaman assasa. Dah satu dah kita jumpa. Okey, yang ini nun mati bertemu ya berlaku tak? Ya termasuk tak dalam hukum izhar halqi ataupun huruf-huruf izhar halqi?
tak termasuk. Yang ni nun mati bertemu hamzah. Yang ni nun mati bertemu ya. Ya tak termasuk dalam huruf izhar al-ki. Terusnya kita lagi. Okey, ada lagi tanwin kasratani baris 2 bawah bertemu huruf kha. Waridwanin khair. Waridwanin khair. Nun tanwin bertemu kha. Ini ada lagi man assasa. Ada lagi nun mati bertemu hamzah. Okey, yang ini tak berlaku sebab nun mati bertemu ya. Ya tak termasuk dalam izhar al-ki. Okey, jurufin. Ada lagi, alhamdulillah ada lagi. Kenapa? Tanwin bertemu ha. Termasuk dalam izhar al-ki. Huruf-huruf ha kan termasuk. Fanha. Ada lagi, alhamdulillah. Mu'alim, yang ni termasuk tak? Tanwin bertemu fa. Tak termasuk. Sebab apa? Fa tu bukan huruf izhar khalqi. Huruf izhar khalqi ada apa? Ada 6. Hamzah, ha, hamzah, ha, kha, ain dan ra. Ada 6 ya. Kemudian ada lagi tak? Kamu zalimin la yazalu bu'yanahu, tak termasuk alladhi binari abatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulub wallahu alimun hakim. Ada lagi satu. Bermakna ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Okey, 6. Kita cek lagi, ada lagi tak? 6. Okey, saya takut terlepas pandang. Tak termasuk. 6. Kita lihat lagi ada ke tak? Takut kita terlepas. Wala yahdi aqwamaz zalim la yazaluna ru'yanahum alladhi banaw ribatan fikum la taqatta'a. Okey, ada 6 sahaja. Alhamdulillah. 6 yang kita dapat daripada surah At-Taubah ayat 1 hingga 10. Baik, itu saja video kali ini, insya-Allah semoga bermanfaat. Dan teruskan belajar membaca Al-Quran dan cuba tadabbur Al-Quran dan cuba belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Semoga hidup kita di dunia akhirat ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita belajar Al-Quran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.